Inilah Cina yang telah mengundi kamu sampai kamu menang dan kamu dapat allowance bila jadi ahli parlimen. Dengan undi Cina ni lah kamu sedut pertolongan mereka. Tetapi bila kamu lepaskan balik, kamu lepaskan penghinaan kepada mereka, kamu khianati semula mereka. Ini bukan sifat orang mukmin. Sebab itu saya di hari awal sebelum amanah ditubuhkan, ketika beberapa orang pimpinan berjumpa dengan saya kata, saya dah lama tinggalkan parti tersebut. Sebab saya diajar adik Nabi saya, sekali orang tolong kita, kita akan ingat jasa dia 1000 tahun. Saya teringat dalam satu pertemuan Lim Kit Siang. Ni Lim Kit Siang tuan, bukan Nabi Muhammad SAW. Lim Kit Siang. Orang tanya dia, ya, macam mana itu DAP punya pimpinan sudah keluar? Kan, apa kata Lim Kit Siang? Yang dah pergi tu pergilah. Kita jangan hina-hina mereka. Sebab saya mengenali mereka semasa baik dengan mereka. Mereka banyak menabur jasa kepada DAP. Cuma hari ni bila mereka dah keluar, biarlah mereka keluar, kita janganlah menghina mereka lagi. Ini akhlak Lim Kit Siang, bukan akhlak lebay ni. Sebab apa? Sebab dia tahu dia dah sedut yang baik, dia kena lepaskan yang baik juga. Macam lebah lah. Sebab itu tuan-tuan, kita membawa risalah akhlak Islam. Mereka pernah menolong kita. Lihat masa kita pergi bersih 1, 2, 3, 4. Ya, ketika kita dikejar dengan air, dia kejar dengan cota, berlari kita, jatuh kita ke bawah, yang tarik kita bagi garam kat kita, tengok-tengok mata sepet. Yang mata sepet tu pula jatuh, yang tarik dia tengok-tengok, ya Allah, hitam legam, tarik dia bagi air garam kat dia. Pada masa tu kita merasakan, ya Allah, keindahan tuan-tuan hidup sebagai bangsa Malaysia. Ketika itu, masa tu kita buka internet, anak-anak Cina meluahkan rasa, baru hari ini kami dapat merasakan apa yang dikatakan One Malaysia. Ketika anak Melayu jatuh, anak Cina tarik, selamatkan. FRU nak kejar ni, nak tangkap ni. Anak Cina jatuh, anak India sambar, bawa lari. Pernah berlaku masa bersih hari tu. Ini yang Nabi ajar. Kamu ambil, kamu sedut yang baik, kamu kena lepas yang baik. Kamu jangan jadi macam manusia tu. Dia sedut yang baik, keluarnya busuk banga. Dan burung bila dia nak hinggap di atas dahan. Sebab apa burung hinggap atas dahan? Sebab dia nak mengambil sesuatu. Tapi bila dia hinggap atas dahan, dahan patah. Lebah kata Nabi, bila dia hinggap di atas dahan, dahan takkan patah. Lebah bila hinggap di atas dahan, memang dia ada kepentingan untuk duduk di atas dahan tu, tetapi sedikit pun dia tidak mematahkan dahan tersebut. Jadi inilah perjuangan kita. Perjuangan kita jangan cepat rasa jijik tuan-tuan. Saya apabila Datuk Seri Anwar, ya, dan juga Datin Seri Kak Wan kita boleh menerima semula Tun Mahathir, boleh menerima semula orang yang satu ketika dulu pernah menyakiti mereka. Saya melihat, ya Allah, mereka ini bukan orang parti Islam, tetapi akhlaknya, ya Allah, bukan mudah tuan-tuan. Puan-puan tak rasa lagi suami duduk dalam, merenguk kat dalam, kita dekat luar. Tiba-tiba orang yang sama datang menghulurkan tangan mohon kemaafan. Kemaafan diberi dengan hati yang rela. Ini akhlak. Jadi tuan-tuan, yang baik kita ambillah. Sebab orang Islam ni tuan-tuan, dengan perkara-perkara baik ni, dia seperti orang yang kehilangan sesuatu benda yang berharga.
Kita akan ambil kalau dia benda yang baik, kita buang kalau dia benda yang tidak baik. Sedikit lagi tuan-tuan, ketahuilah bahawa bila sesuatu golongan itu hilang lemah lembutnya, hilang perasaan membelainya, maka itu tanda-tanda kehancuran dia. Apakah tuan-tuan telah lupa satu peristiwa pernah menimpa Nabi SAW? Nabi dengan Aisyah duduk, tiba-tiba lalu orang Yahudi. Yahudi memang dia benci pada orang Islam. Dia jumpa Nabi, dia kata apa? Assalamualaikum. Itu kalau orang salah dengar macam Assalamualaikum, tapi sebenarnya Assalamualaikum artinya matilah kau, celakalah kau. Siti Aisyah telinga dia tajam. Bertuah punya Yahudi, engkau sebut matilah kamu ya. Aisyah pun bangun, dia pun kata Assalamualaikum, kamu pun celaka juga. Tengok apa Rasulullah buat. Yang ni kita nak belajar. Sebab apa kita nak belajar? Sebab Rasulullah ni contoh ikutan kita. Contoh ikutan kita, tuan-tuan. Pekerja-pekerja Islam macam tuan-tuan ni, contoh ikutan kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada pada Rasulullah, itu yang kita nak buat. Baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, wahai Aisyah, irfiqi, lemah lembutlah sikit, kata Rasulullah. Orang maki hamun kita, Rasulullah suruh lemah lembut. Irfiqi ya Aisyah, lemah lembutlah sikit. Tengok ni, dia sambung lagi. Fa innallaha idza arada bi ahli baiti khairan, ya, dakhala alaihim ar-rifqa. Aisyah, lemah lembut sikit. Karena Allah Ta'ala ni, bila dia nak jadikan sesuatu keluarga itu baik, maka Allah akan suntik rasa lemah lembut dalam keluarga itu. Cuba buat mafhum mukhalafah, mafhum sebaliknya. Kalau Allah Ta'ala nak hancurkan satu kaum, apa dia akan buat? Dia akan suntik perasaan keras tak tentu pasal kepada kaum itu. Itu bibit-bibit permulaan kehancuran mereka. Sebab itu tuan-tuan, kita berlemah lembutlah. Dan bila kita berlemah lembut, membelai, berkasih sayang, kita takkan rugi. Ini jaminan yang nak ke dia, ya? Wa min syai'in illa syanahu. Dan apabila lemah lembut ini ditarik pada seseorang, ya, tak ada lemah lembut dah, keras tak tentu pasal, maka orang ini, orang akan nampak buruk dekat dia. Ini benda biasa. Tazkirah kita dah habis dah. Saya nak cerita kisah seorang pakcik yang saya kenal. Dia ni orang JPJ, tapi dah pencen. Hari dia meninggal dunia, saya pergi. Sebab anak dia ni jutawan besar, ya, memang kaya lah di Shah Alam tu, orang kenal, mengaji dengan saya. Bila ayah dia meninggal, dia telefon, ustaz, datanglah. Saya pergi. Ayah dia ni orang biasa je, tubuh kecil, orang pencen, tuan-tuan. Pergi masjid, balik masjid, tu je kerja dia. Dia bukan pemimpin politik, dia bukan ahli perniagaan, dia seorang lelaki pencen yang menghabiskan uang pencen untuk meneruskan hidupnya sehari-hari. Tempat dia rumah masjid tu je. Tetapi di hari dia meninggal dunia, saya masuk mendekati jenazah dia, saya melihat Siti Nurhaliza dan Datuk K ada sebelah. Kenapa hal datang dia orang ni? Saya tengok di sebelah sana Datuk Zaman Khan, bekas ketua polis Kuala Lumpur, ada. Tengok sini, ahli sukan pun ada. Tengok sini, siapa jenazah ni? Saya tak tanya lagi sebab takut tanya nanti mengharu birukan suasana.
sehinggalah jenazah itu turun ke bawah untuk dibawa ke kubur. Saya melihat jenazah itu diiringi oleh pasukan polis trafik. Sebab yang datangnya paku-paku yang datang. Saya makin hairan. Dalam hati saya timbul 1000 pertanyaan. Siapa dia ni? Nak kata ustaz? Bukan ustaz. Akulah ustaz. Dia bukan ustaz. Bila jenazah telah dikebumikan, saya balik ke rumah bersama 1000 pertanyaan yang masih belum terjawab. Malam tu saya tak boleh tidur. Saya call kawan saya tu. Saya nak jumpa awak boleh? Sebab soalan itu mesti dijawab malam tu juga. Sebab ledakan pertanyaan itu tuan-tuan, dia punya bisa bagai mencucuk hati saya. Saya tak mampu. Saya telefon, saya nak jumpa you malam ni juga. Saya pergilah rumah dia, tanya dia. Satu soalan je nak tanya. Apa dia ustaz? Macam mana Siti Nurhaliza ada kat situ? Tu je soalan tanya. Datuk Zaman Khan ada kat situ. Datuk, ya Allah, macam-macam datuk ada kat situ. Ayah, kamu kerja apa? Ayah saya pencen JPJ je ustaz. Macam mana ramai orang ni? Orang tuan-tuan, macam ulama meninggal dunia, punya ramai orang. Apa cerita? Ceritalah. Sebab saya nak cuba menyelami akhlak arwah ini. Sebab hebat. Dia pun cerita. Dia kata gini, ustaz, saya nak cerita tepat tak boleh, tapi ustaz dengar cerita saya. Ayah saya ni orang Johor. Orang Johor kalau datang Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur ni Pak Ngah ada, Pak Cik ada, Pak Long ada. Dia orang tak nak pergi rumah tu, pergi rumah ayah saya. Yang muda, yang tua datang Kuala Lumpur tak nak pergi rumah orang lain, mesti duduk rumah ayah saya. Ustaz boleh bayangkan ayah saya macam mana? Nampak kan? Orang lain, bukan dia kempen datanglah rumah aku. Datanglah rumah aku. Tak ada. Anak orang Johor datang nak cari kerja di Kuala Lumpur, tak nak duduk rumah saudara lain. Padahal rumah saudara lain mungkin lebih besar. Nak duduk rumah dia. Saya rasa ustaz dah dapat jawapan dia. Saya kata saya dapat dah jawapan dia. Patut Siti Nurhaliza membaik dengan dia. Rupanya Pak Cik ini tuan-tuan ada sifat membelai. Akhir sekali, ya, besi yang keras menjadi lembut di hadapan dia. Inilah yang orang panggil kuasa belayan. So mari kita